Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, selamat datang ke kelas Matematik Tambahan tingkatan 5 KSSM, kelas Cikgu Aisyah. Okey, murid-murid, kita masih lagi dalam bab 2 iaitu bab pembezaan. Tajuk pembezaan. Cuma standard kandungan kita hari ini ialah 2.2 pembezaan peringkat pertama. Okey. Apakah standard pembelajaran? Standard pembelajaran kita untuk video kali ini ada dua iaitu 2.2.1. Murid-murid sepatutnya di akhir video dapat menerbitkan rumus terbitan pertama secara induktif bagi fungsi y sama dengan ax kuasa n dengan a adalah pemalar dan n ialah integer. Okey. Yang kedua, 2.2.2, murid-murid dapat menentukan terbitan pertama bagi suatu fungsi algebra. Okey. Murid-murid dah tengok video yang lepas, video pembezaan dengan fungsi pertama kan? Okey, dalam video tu kita dah tahu nak cari dy dx. Tapi dalam video tu menggunakan had kan? Had delta y per delta x. Apabila delta x menghampiri kosong, itu adalah dy dx. So, daripada video yang lepas tu, kita dapat dah kalau fungsi dia y sama dengan 3x, dy dx kita ialah 3. Okey, ini adalah contoh, bukan contoh lah, penerangan dalam video yang lepas lah. Kiranya apabila dy dx adalah had delta y per delta x, apabila delta x menghampiri sifar. Maka sama dengan had 3 dengan delta x menghampiri sifar. Oleh kerana tak ada delta x, maka dy dx adalah 3. Okay, jadi kalau fungsinya y sama dengan 3x kuasa 2, dy dx ni adalah 6x. Okey, itu adalah penerangan dalam contoh yang lepas. Boleh refer dekat video yang lepas dulu. Okey, lepas tu y sama dengan 3x kuasa 3, kita dapat dy dx ni ialah 9x kuasa 2. Ini dia punya penerangan dalam video yang lepas. Itu semua imbasan. Okey, daripada sini cuba perhatikan pola dia. Kita tengok dia punya ni. Fungsi kita ialah y sama dengan 3x, dy dx kita dapat 3. Okay. Bila fungsi dia 3x kuasa 2, dy dx kita dapat 6x. Tengok kuasa dia, yang ini kuasa 2, dy dx dia kuasa jadi 1. Ini kuasa 1, dy dx nya, x nya tak ada. Maksudnya x kuasa kosong lah. Yang ini 3x kuasa 3, dy dx ni jadi 9x kuasa 2. Jadi x dia berkurang 1 daripada fungsi. Ini pun sama. X nya berkurang 1 kuasanya daripada kuasa di fungsi kan. Okay, jadi kita perhatikan pola dekat sini. Ini kita punya fungsi ni 3x. Kita boleh tengok 3x ni, x tu kuasa 1, tolak 1 dia jadi kuasa kosong. Sebab tu dia tinggal 3 saja. Okey. 1 tu apa pula cerita dia tu? Yang depan ni. Kita tengok pada contoh yang kedua, fungsi yang kedua tu. Okey, tengok macam ni. 3x kuasa 2, pola dia kita tengok 3x kuasa 2 juga, tetapi kuasa tu berkurang 1. Dia ni tolak 1. Tetapi dekat sini kan 6 bermaksud 3 darab dengan 2. Yang mana 2 ni kita boleh nampak dapat pattern dia daripada kuasa. Kan? Yang ni pun sama lah tadi. 3 ni dapat daripada kuasa 1 kan. 1 darab 3. Jadi 3 balik. Jadi 2 darab dengan 3. Jadi 6. Kita boleh tengok dia sama juga dengan yang bawah ni 3x kuasa 3 kan. Okay. Dia punya pola ni nanti 3x kuasa 3 juga. Tapi 3 tu dia berkurang 1. Tolak dengan 1. And then kuasa ni 3. 3 ni letak depan. Darab dengan fungsi dia tu. 3 kuasa 3 darab 3. Okay, jadi kita boleh simpulkan. Kita boleh simpulkan fungsi y sama dengan ax kuasa n. Okey, kita ambil pola dia ax kuasa n ni, tapi kuasa dia akan berkurang 1 kan, tolak 1. Ini yang depan ni
akan darab dengan kuasa N itu tadi kan. Kalau N di kuasa 2, maka N ni 2 tu darab dengan A tu. Okay, boleh faham tak? Di dy dx kita boleh dapat AX kuasa N tolak 1 yang N tu tadi darabkan dengan A. Okay? Kita tengok ni. Cikgu pemudahkan jika Y sama dengan AX kuasa N, maka dy dx sama dengan apa? Kita salin AX kuasa N, tapi dekat depan tu A tu akan kita darabkan dengan kuasa N tu kan. Bukan kuasa N tu kita dah, maksudnya nilai N tu. Kalau sini 5, sini pun 5 darab A. Kalau kuasa di kuasa 4, so 4 darab A. Macam tu. Lepas tu kuasa tu tadi, N tu tadi, tolakkan dengan 1. Okay. Jadi, jika suatu fungsi Y sama dengan AX kuasa N, maka dy dx-nya sama dengan NAX kuasa N tolak 1. Atau boleh juga ditulis sebegini. Jika suatu fungsi X sama dengan AX kuasa N. Okay. Benda ni benda yang sama. Sometimes dia letak Y lah. Kadang-kadang digunakan dia tulis secara fungsi. Kadang ditulis secara persamaan. Okay, jadi fungsi X sama dengan AX kuasa N, maka pembezaan bagi fungsi F tadi, ini ada prime kat sini, kat atas ni. Okay, ni menandakan pembezaan. Kita dah tahu daripada video yang lepas, dy dx tu maksudnya pembezaan kan. Jadi, kalau digunakan simbol fungsi X, maka pembezaan bagi fungsi X tu ada prime ke atas. Benda yang sama. AX kuasa N. Okay. A tu darab dengan N dan kuasa tu tolak dengan 1. Okay. Atau boleh juga disebut pembezaan. Ni disebut pembezaan bagi AX kuasa N adalah sama juga. AX kuasa N tu kan kita tulis dulu. Lepas tu yang A tu darabkan dengan N dan N tu tolak 1. Okay. Okay. Jadi, 3 tata tanda yang boleh digunakan untuk menerangkan terbitan pertama suatu fungsi Y sama dengan AX kuasa N adalah seperti yang berikut. Ini ada dalam buku teks lah. Yang pertama, jika Y sama dengan 3X kuasa 2, cikgu dah tunjuk tadi. Kita ulang balik. Maka dy dx sama dengan 6X. Okay. dy per dx disebut sebagai pembezaan Y terhadap X. Okay, ini kita sebut pembezaan Y terhadap X. Yang kedua, jika fx sama dengan 3x kuasa 2, maka f prime x sama dengan 6x. F prime x dikenali sebagai fungsi kecerunan bagi lengkung Y sama dengan fx. Kerana fungsi ini boleh digunakan untuk mencari kecerunan lengkung pada sebarang titik. Okay. Ini tulisan yang ketiga tadi kan? Okay. Kita sebut bila dibagi bentuk macam ni, kita sebut jika bezakan 3x kuasa 2 terhadap x, hasilnya ialah 6x. Okey? Okay. Proses untuk menentukan fungsi kecerunan x bagi suatu fungsi y sama dengan fx disebut sebagai pembezaan. Fungsi kecerunan juga dikenali sebagai terbitan pertama bagi suatu fungsi atau fungsi terbitan atau perkali pembezaan terhadap x. Okay, sekali lagi ya. Ini fungsi kecerunan juga dikenali sebagai pertama, terbitan pertama bagi suatu fungsi. Okay. Nanti kalau dalam soalan dia cakap cari terbitan pertama bagi suatu fungsi. Macam tu. Ataupun cari fungsi terbitan bagi ... Ataupun perkali pembezaan y terhadap x bagi apa-apa kan. Itu sebenarnya pembezaan lah ni. Okay. Contoh yang pertama, y sama dengan 5x kuasa 3.
kita dah belajar cari dy per dx sama dengan, yang ni kekal kan? Tapi nanti kan dia macam ni, 5x kuasa 3. Lepas tu dekat depan ni dengan sini akan berlaku apa? Kuasa akan berkurang 1. Yang ni akan darab dengan 3. Betul tak? Macam tu. Jadi sebenarnya macam ni lah. 3 darab dengan 5. Akan jadi 15 x kuasa 3 tolak 1 2. Senang je kan? Ni pun sama. N akan darab dengan A, betul tak? So, dy per dx kita N darab dengan A. Jadi, buat tepi. N ialah 4 darab dengan A 3 per 2. 2. So, 2 darab dengan 3. Jadi, 6. X kekal. N tolak dengan 1. So, 4 tolak 1 jadi 3. Boleh faham Ingat N darab dengan A. Ni A ni. Ni pun sama. Ini N, ini A. So, N darab dengan A. Jadi, 15. N akan berkurang 1. Tengok pula contoh 4 daripada buku teks muka surat 40. Bezakan setiap yang berikut terhadap X. That means, bila disebut macam ni, bezakan setiap yang berikut terhadap X. Maksudnya cari dy dx lah. Ini senang je. Ini kita punya N, ini kita punya A. Jadi, N darab A. Jangan lupa. Kita punya A ialah 2 per 3. Kita punya N ialah 6. Potong. Dia akan jadi, ni kira jalan tepi 2 darab negatif 2, negatif 4. So, N darab dengan A jadi kita tak tulis lagi dy dx. Negatif 4. And then, X tu salin X. N tu akan tolak dengan 1. So, 6 tolak 1 dapat 5. Itulah dia. Ini pula. Ini Y sama dengan 1 per 5 set ataupun X punca kuasa 2 kan. Jadi kita kena bentukkan dia dalam kuasa terlebih dahulu. So, Y sama dengan 1 per 5 X punca kuasa 2 ni kuasa berapa Bila kita convert? Kuasa 1 per 2. Ingat kita dah belajar tingkatan 4. Ini adalah kuasa pecahan. Kuasa pecahan bermaksud punca kuasa. Jadi baru kita dy dx kan dia. Baru kita bezakan dia. Ini belum lagi. Ini baru kita permudahkan ataupun kita betulkan bentuk dulu. Ini baru kita nak bezakan. So dy per dx ialah ini N, ini A. So, N darab A bermaksud 1 per 5 darab dengan 1 per 2. Dapat berapa? 1 per 10 kan? Jadi 1 per 10 X kuasa N tolak 1. That means 1 per 2 tolak 1 sama dengan negatif 1 per 2. Negatif 1 per 2. Masih ingat tak lagi? Bila kuasa itu ada negatif, bermaksud apa? Bermaksud X ini berada di bawah. Maksud bahagian bahagi. Bermaksud kita akan buat macam ni. 1 per 10 kuasa. Ni 1 per 2 kita pun dah tahu dia adalah punca kuasa kan? Punca kuasa X. Punca kuasa 2X. Punca kuasa 2X. Negatif ni bermaksud dia berada di bawah tanda per. So, dia dekat bawah ni. 1 per 2 ni bermaksud dia punca kuasa 2. Macam tu. Boleh?
Seterusnya, fx, fungsi x. Jadi nak cari ataupun nak bezakan bermaksud f prime x. Sama dengan macam tu Tapi ni sekarang ni ada masalah sikit. X kita ni berada di bawah. Jadi kita tak boleh nak bezakan dia dalam keadaan sekarang ni. Kita kena bawa X ni naik ke atas terlebih dahulu. Jadi tak boleh beza lagi. Kita buat Fx sama dengan 3/8. X buat ke tepi. X kuasa negatif 2. Okay, bila kita bawa naik ke atas, dia akan melibatkan kuasa negatif. Boleh Kuasa negatif bermaksud X tu sebenarnya berada di bawah. Bila kita nak bawa dia naik atas, kita kena jadikan dia negatif lah. Macam ni. So sekarang ni baru kita boleh darabkan N dengan A. Maksudnya 3/8 darab dengan negatif 2. Apa kita dapat? Kita dapat negatif 3/4. And then ni X. Negatif 2 tolak 1 jadi negatif 3. Okay, sekarang ni negatif, ni 3. Jadi kita kena betulkan balik kedudukan dia. X ini mesti berada di bawah tanda sama dengan. So negatif 3/4. Tanda sama dengan pula, sorry, tanda per. X ni berada di bawah tanda per ni. Jadi X dekat sebelah 4. X ni daripada negatif 3 menjadi 3 sebab dia dah duduk bawah. Okay. Boleh faham? Okay. Kalau tak faham, ulang balik tengok contoh ni. Contoh 5 pada muka surat yang sama dalam buku teks. Soalan yang pertama. A. Jika fx sama dengan 3/4 x kuasa 4, cari fungsi kecerunan apabila x sama dengan negatif 1 dan fungsi kecerunan apabila x sama dengan 1/3. Okay, ada dua permintaan dia. Tapi sebelum nak dapatkan jawapan untuk fungsi-fungsi kecerunan ni, kita kena cari dulu fungsi kecerunan dalam x. Okay, jadi untuk A, cari fungsi kecerunan tu maksudnya f prime x. Kena bezakan. N darab dengan A. Of course. N darab dengan A. 4 darab dengan 3/4 dapat berapa semua? 3. Betul. So, X. X. Lepas tu, kuasa dia. N dia adalah 4. Apa kita buat dengan 4 ni? 4 tolak 1. Okay, betul. Bagus. Okay, seterusnya. Dah dapat ni. Carilah fungsi kecerunan apabila X sama dengan negatif 1. So, masukkan fungsi kecerunan X tu kena ganti dengan negatif 1. So, 3. X tu kita ganti dengan negatif 1. Kuasa 3. Sama dengan negatif 1 kuasa 3 ialah negatif 1 juga. Jadi, negatif 1 darab dengan 3 dapat negatif 3. Okay. Seterusnya, f prime apabila X sama dengan 1/3. Jadi, masukkan nilai X dia sebagai 1/3. Kuasa 3. Okay, 1/3 kuasa 3 berapa? 27. Okay. Pemudahkan. 3 dengan 27 jadi 9. Maka jawapan kita ialah 1/9. Dapat semua betul ya? Bagus. Okay, seterusnya B. Diberi Y sama dengan 9 punca kuasa 3 X. Okay. Cari nilai dy dx apabila X sama dengan 8. Nak kena cari dy dx dulu. Jadi kita nak kena, of course nak darab dengan A, betul tak? Jadi sebelum kita teruskan, ni kan ada bentuk punca kuasa, macam contoh yang lepas, bila ada bentuk punca kuasa macam ni, kita kena convert dia dalam bentuk kuasa terlebih dahulu. Okay. Jangan lupa, ini bermaksud, bila ada punca kuasa ni bermaksud kuasa pecahan.
Jadi Y sama dengan 9 tu memang stay lah. Yang pecahan tu kuasa dia je bagi X. Kuasa bagi X. Jadi X tu kuasa 1/3. Baru kita boleh cari dy dx. Dy dx kita ialah ni. N darab dengan A. Okay, semua. 9 darab 1/3 dapat berapa? 3. X ni turunkan. Dan N dia 1/3 tolak dengan 1. 1/3 lagi kecil daripada 1. Betul tak? Jadi mestilah dapat negatif 2/3. Sekarang macam tadi, contoh yang tadi, ada negatif dan ada juga pecahan. Jadi apa kita nak buat? First buat yang negatif dulu. Maksudnya X ni mesti letak di bawah tanda per. Bawa dia ke bawah. 3 per X. Duduk kat bawah. Tapi, ni kan, per ni maksud kuasa. Ini adalah kuasa. Ini adalah punca. Okay, maksudnya, ni 3, yang ini 2. Macam tu. Okay. Tapi sebab kita nak gantikan ni, kalau kita tak turunkan dulu pun tak apa. Okay. Ataupun kita tak tukar dengan dia punya bentuk punca, tak apa. Tapi kena tahu dulu. Ini adalah ni lah. Okay. So, kita gantikan. 3/8 punca kuasa 3 and then kuasa dengan 2. Boleh tekan kalkulator, boleh congak. Siapa dah biasa buat, dah tahu kan? 8 punca kuasa 3 ialah 2 and then 2 kuasa dengan 2 ialah 4. Maksudnya jawapan kita ialah 3/4. Okay. Mungkin contoh cikgu ni mungkin tak mengikut penjelasan dalam buku teks tapi sama je. Okay, sama je. Alright. Sekian dahulu untuk video kali ini. Contoh-contoh yang cikgu dah bagi tadi, kalau kurang faham, ulang semula tonton supaya betul-betul faham. It means tengok step by step dia. N darab dengan A and then kuasa tadi, X kuasa N kan? N tu tolak dengan 1. Lepas tu sama je, lain-lain tu teruskan sahaja. So sekian, terima kasih untuk yang telah join kelas pada hari ini. Jadi part yang kedua akan menyusul lagi untuk penerangan lebih lagi contoh-contoh. Okay?